Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini saya akan bincangkan tajuk ijtihad bagi kursus metodologi penyelidikan Islam. Kita nak bahaskan berkenaan tentang takrif-takrif ijtihad dan juga syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi seorang yang ingin melakukan ijtihad. Sebagaimana yang kita tahu bahawasanya ijtihad itu adalah sebahagian daripada proses dalam kita nak buat kajian, dalam kita nak menyempurnakan kajian kita yang berkaitan dengan perundangan Islam, yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak ini. Konsep ijtihad. Ijtihad dari sudut bahasa adalah menghabiskan kesungguhan bagi menghasilkan sesuatu. Jadi apa-apa usaha yang kita lakukan bagi menghasilkan sesuatu perkara, itu dah boleh dianggap sebagai ijtihad, satu usaha yang bersungguh-sungguh. Juhdun, al-juhdu itu sendiri bermaksud bersungguh-sungguh. Jadi berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu, itulah ijtihad dari sudut bahasanya. Ia hanya digunakan bagi perkara yang mengandungi kesulitan dan kesukaran. Taqulu ijtahadtu fi hamli sakhrah. Aku berusaha bersungguh-sungguh untuk menanggung batu yang besar, untuk membawa batu yang besar. Wala taqulu ijtahadtu fi hamlin namlah, dan tidak dikatakan dan kamu tidak boleh mengatakan bahawa dengan ijtahadtu fi hamlin namlah, aku berusaha bersungguh-sungguh untuk menanggung semut. Jadi semut adalah benda yang ringan, benda yang kecil, jadi tidak sesuai lah menggunakan perkataan ijtahadtu untuk membawa atau menanggung semut. Jadi sebab pekerjaan itu adalah pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang mudah. Jadi ijtihad tu ini digunakan bagi pekerjaan yang sukar, yang perlu usaha yang keras, perlu usaha yang banyak untuk menyelesaikannya. Baik, ijtihad dari sudut istilah pula adalah menghabiskan kesungguhan bagi mendapatkan hukum syarak. Jadi yang kita bincangkan di sini adalah berkenaan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum syarak. Kalau dari sudut bahasa adalah perkara bersungguh-sungguh dalam semua perkara. Tapi dari sudut istilahnya yang kita fokuskan di sini adalah menghabiskan kesungguhan untuk mendapatkan hukum syarak. Jadi kalau ada usaha yang bersusah payah untuk mengumpulkan dalil-dalil, untuk membahaskan dalil tersebut, untuk mengkaji dengan lebih dalam suatu dalil, dan natijahnya mendapat satu hukum syarak yang ditanyakan ataupun yang diminta oleh mustafti, orang-orang yang minta fatwa ni, jadi dia dapat memberi jawapan kepada mustafti. Inilah yang dipanggil sebagai ijtihad. Jadi kalau sekadar orang tanya, kemudian kita jawab, kita jawab fatwa tersebut, kita jawab memberi jawapan hukum tersebut, mungkin tidak dinamakan lagi sebagai ijtihad, sebab tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi ijtihad ini mesti dikaitkan dengan satu usaha yang bersungguh-sungguh, satu usaha yang bersusah payah untuk mendapatkan hukum syarak tersebut. Baik, seterusnya adalah syarat-syarat ijtihad. Syarat umum bagi ijtihad adalah mukallaf mesti berkemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak. Jadi ini adalah syarat umum bagi ijtihad itu sendiri. Seorang itu ada kemampuan, ada keupayaan untuk mengeluarkan hukum syarak. Kemampuan untuk mengeluarkan hukum syarak hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi ini adalah syarat yang lebih khusus, yang lebih terperinci bagi menjelaskan bagaimana kita boleh mengatakan seseorang mukallaf itu berkemampuan untuk mengeluarkan hukum syarak. Kalau tidak ada syarat-syarat ini, mukallaf tersebut dianggap sebagai tidak berkemampuan. Jadi dia tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum syarak, maka dia perlu bergantung kepada orang lain, dia perlu meminta fatwa, meminta ijtihad daripada orang lain
untuk mendapatkan hukum syarak. Sebab usaha untuk mendapatkan hukum syarak itu adalah wajib, tidak bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf mesti berusaha untuk mendapatkan hukum syarak, sama ada secara langsung, iaitu dengan menggunakan ijtihad, ataupun secara tidak langsung, iaitu dengan perantaraan para mujtahid ataupun para mufti. Baik, yang pertama, mengetahui ilmu Al-Quran. Mengetahui ilmu Al-Quran. Seorang mujtahid itu perlu mengetahui Al-Quran lah sebagai sumber utama. Yang pertama sekali, sumber hukum yang paling utama, yang terletak nombor satu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah mengetahui ilmu hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang ketiga, mengetahui ijma' para ulama'. Setelah dia mengetahui Al-Quran dan hadis, kemudian dia berpindah kepada sumber yang disepakati oleh para ulama' juga, iaitu ijma'. Dan yang keempat, mengetahui kias. Yang keempat, mengetahui kaedah untuk melakukan penelitian atau kajian. Jadi sebagai seorang mujtahid, dia berkewajipan untuk melakukan penelitian, ataupun dipanggil sebagai nazar. Para mujtahid perlu melakukan nazar, perlu melakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang menjadi sumber bagi sesuatu hukum syarak itu. Jadi dia perlu mempunyai kepakaran tersebut. Yang kelima, mengetahui ilmu bahasa Arab. Ilmu mengetahui bahasa Arab merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang diturunkan kepada kita ini adalah di dalam bahasa Arab. Jadi Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan Quran itu menggunakan gaya bahasa Arab, menggunakan uslub-uslub bahasa Arab, dan menggunakan bagaimana orang Arab bercakap bahasa Arab. Itulah gaya bahasa yang diturunkan oleh Al-Quran. Bahkan diturun dengan lebih tinggi lagi. Okey, jadi Al-Quran itu diturunkan mengikut gaya bahasa Arab, bahkan diturunkan dengan gaya bahasa yang lebih tinggi lagi. Fasahahnya itu lebih tinggi lagi, sehingga manusia pun tidak mampu untuk mencapai ketinggian ataupun fasahah yang ada di dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran itu. Jadi sebagai mujtahid, maka menjadi kewajipanlah kepada mujtahid ini untuk mempelajari bahasa Arab dan memahami uslub-uslub dan gaya bahasa dalam bahasa Arab ini untuk mendapatkan hukum syarak, dan juga untuk mengelak daripada kesilapan lah di dalam memahami sumber-sumber hukum ini. Sebab sumber hukum utama dalam Islam ini hanyalah dua sahaja, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala sumber-sumber lain masih lagi perlu berpandukan dan juga tidak bertentangan secara umum terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu. Yang keenam, mengetahui nas-nas nasikh dan mansukh. Nas-nas nasikh dan mansukh, sekiranya ada ayat-ayat Al-Quran yang telah dimansuhkan, yang tidak lagi dijadikan sebagai rujukan, maka perkara itu perlulah diambil perhatian oleh mujtahid. Begitu juga hadislah, sekiranya hadis itu telah dimansuhkan, supaya tidaklah berlaku mujtahid ini mengeluarkan hukum berdasarkan ayat ataupun hadis yang telah dinasahkan, yang telah dimansuhkan penggunaannya, kalau itu berlaku, maka boleh menyebabkan hukum yang dikeluarkan itu adalah hukum yang salah, hukum yang tersilap. Yang ketujuh, mengetahui keadaan perawi-perawi. Ini sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi, hadis Nabi, nak memastikan suatu hadis itu sahih, suatu hadis itu benar sampai seperti mana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, maka dia perlulah mengetahui
hal-hal, keadaan-keadaan perawi tersebut, sama ada perawi itu adalah perawi yang betul-betul thiqah, betul-betul diyakinilah apa yang disampaikan, ataupun perawi yang tidak dipercayai ataupun diragui ataupun tidak dikenali, maka status perawi ini akan memberi kesan lah terhadap status hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh mujtahid tersebut. Okay, syarat yang pertama, mengetahui ilmu Al-Quran. Syarat yang pertama daripada syarat-syarat yang menunjukkan seseorang itu dikatakan sebagai berkemampuan untuk melakukan ijtihad. Tidak disyaratkan untuk mengetahui keseluruhan ayat Al-Quran. Jadi dia tidak seorang mujtahid tidak perlu untuk mengetahui keseluruhan Quran. Sebaliknya hanya disyaratkan untuk mengetahui ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum syarak, ataupun dipanggil sebagai ayatul ahkam, ayat-ayat yang mengandungi yang mempunyai penjelasan tentang hukum syarak. Ayat-ayat tersebut berjumlah 500 ayat. Ini merupakan pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Jadi para ulama membincangkan bahawasanya ada 500 ayat yang dikatakan sebagai ayatul ahkam dan perlu diketahui oleh seorang mujtahid. Tidak disyaratkan juga untuk menghafaz ayat-ayat tersebut. Tak perlu juga untuk mengingati, menghafal ayat tersebut. Sebaliknya, hanya disyaratkan bagi mujtahid untuk mengetahui kedudukan ayat-ayat tersebut. Di mana kedudukan 500 ayat ini di dalam Al-Quran. Al-Quran lebih daripada 500. 6,000 ayat. Lebih daripada 6,000 ayat. Jadi, dia perlu mengetahui kedudukan ayat-ayat ini bagi memudahkan baginya untuk merujuk kepada ayat tersebut ketika melakukan ijtihad. Jadi ketika dia nak berijtihad, dia tahu rujuk kepada surah yang ni ke, surah Al-Baqarah ke, surah Al-Insan ke, surah Al-Ma'idah ke, untuk dia istinbat hukum syarak daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi yang penting dia perlu mengetahui di mana kedudukan ayat-ayat tersebut. Pandangan yang mengatakan hanya perlu mengetahui 500 ayat ini tidak dipersetujui oleh semua ulama. Ini kerana bagi mengenal pasti sama ada sesuatu ayat tersebut merupakan ayat hukum ataupun tidak, mujtahid perlu mengetahui semua ayat Al-Quran terlebih dahulu. Bagi nak mengenal pasti 500 ayat ini, para mujtahid perlu mengetahui keseluruhan ayat tersebut. Barulah dia tahu sama ada ayat tersebut adalah ayatul ahkam ataupun tidak. Mujtahid juga tidak boleh bergantung atau bertaklid kepada pandangan mujtahid lain dalam penentuan ayat-ayat tersebut. Sebagai seorang mujtahid, dia tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Termasuklah dalam penentuan ayat-ayat hukum ini, ayat-ayat yang mengandungi hukum syarak ini. Adakah ayat ini mengandung hukum syarak ataupun tidak mengandungi hukum syarak? Jadi bagaimana dia nak mengenal pasti sama ada ayat tersebut adalah ayat ahkam ataupun tidak? Dia perlu mendalami keseluruhan Al-Quran itu terlebih dahulu. Bila dia mengetahui keseluruhan Al-Quran, barulah dia boleh bezakan bahawasanya ayat-ayat ini adalah ayat ahkam dan selain daripada ayat tersebut adalah bukan ayat ahkam dan bolehlah digunakan ketika dia hendak melakukan ijtihad pada masa hadapan. Para mujtahid juga berbeza dari sudut kefahaman terhadap sesuatu ayat dan berbeza dari sudut hukum-hukum yang dikeluarkan ataupun yang diistinbatkan daripada ayat tersebut. Jadi mungkin berbeza. Ada sebahagian ulama mengatakan ayat ni adalah ayat ahkam sebab dia mengandungi hukum syarak tertentu. Dan mungkin mujtahid yang lain mempunyai pandangan yang berbeza
dan mengatakan ayat tersebut tidak ada penjelasan tentang hukum syarak pun. Jadi bila berlaku perbezaan ini, pastilah berbeza di antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain dalam penentuan ayat-ayat ahkam tersebut. Al-Qayrawani menyatakan dalam kitab Al-Mustaw'id, beliau memetik pandangan Imam Syafi'i yang mensyaratkan seorang mujtahid untuk mengetahui keseluruhan Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut daripada semua sudut. Imam Syafi'i sendiri mensyaratkan seorang mujtahid perlu mengetahui keseluruhan Al-Quran. Secara umumnya, seluruh Al-Quran itu perlu diketahui, bukan hanya 500 ayat sahaja ke, bukan hanya ayat-ayat ahkam sahaja ke. Tidak syak lagi bahawa darjat yang paling tinggi dalam memahami Al-Quran adalah mengingati Al-Quran dengan ingatan yang sempurna, difahami segala maknanya dan dikaji segala hukum-hukum yang terkandung di dalamnya secara terperinci. Barulah kita dapat gambaran yang menyeluruh tentang isi kandungan di dalam Al-Quran itu, supaya hukum yang kita keluarkan, yang kita istimbatkan, walaupun daripada sesuatu ayat yang khusus, tetapi kita mengambil kira juga ayat-ayat yang lain yang mungkin berkaitan juga secara tidak langsung tentang hukum yang kita hendak keluarkan, hukum yang kita hendak istimbatkan. Jadi itulah kefahaman yang paling sempurna bagi seorang mujtahid, iaitu bila mana dia mengetahui keseluruhan ayat Al-Quran, sama ada berkaitan dengan hukum syarak itu secara langsung ataupun berkaitan dengan secara tidak langsung. Kefahaman yang paling sempurna terhadap ayat Al-Quran juga bermaksud mengetahui perkataan-perkataan para sahabat yang menafsirkan ayat-ayat tersebut dan mengetahui asbab nuzul sesuatu ayat bagi mengetahui tujuan dan maksud sebenar di sebalik penurunan sesuatu ayat. Jadi, seorang mujtahid perlu merujuk perkara-perkara ini ketika nak melakukan ijtihad. Dia perlu mengetahui apa penafsiran di kalangan para sahabat, apa asbab nuzul bagi sesuatu ayat itu. Barulah dia boleh menentukan sama ada ayat tersebut merupakan ayatul ahkam ataupun bukan ayat ahkam. Ini yang menunjukkan seorang mujtahid hakikatnya dia perlu mengetahui keseluruhan ayat Al-Quran. Bukan dia hanya mengetahui 500 ayat sahaja. Jadi dia perlu mengetahui keseluruhan, barulah dia boleh membuat penentuan bahawasanya ayat tersebut adalah ayat ahkam ataupun tidak. Justru itu pandangan pertama yang menyatakan hanya perlu mengetahui 500 ayat adalah bertentangan dengan kewajipan mujtahid untuk berijtihad dalam semua perkara, termasuklah dalam penentuan ayat-ayat hukum. Mujtahid perlu melakukan ijtihad dalam semua perkara. Tidak boleh bertaklid kepada orang lain. Jadi kalau dia ikut orang lain pada penentuan 500 ayat ahkam ini, dia telah melakukan satu kesalahan. Yang mana mujtahid tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Bahkan dia kena berijtihad. Termasuklah dia kena berijtihad untuk memastikan sama ada ayat ini adalah ayat ahkam ataupun bukan ayat ahkam. Yang kedua, pandangan Imam Syafi'i yang mensyaratkan mujtahid untuk mengetahui keseluruhan Al-Quran. Imam Syafi'i mensyaratkan, pandangan Imam Syafi'i sendiri yang mensyaratkan supaya mengetahui keseluruhan, bukan hanya mengetahui 500 ayat tersebut. Jadi dia lebih bertepatanlah dengan apa pandangan yang disuarakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Jadi sebagai seorang mujtahid perlulah dia mengetahui keseluruhan ayat tersebut, keseluruhan ayat tanpa mengira, tanpa terhad kepada 500 ayat sahaja. Jadi sebenarnya sebagai seorang mujtahid ini, ketika dia nak melakukan ijtihad, dia perlu melihat secara keseluruhan apa ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan hukum yang dia kaji. Jadi kalau kita nak masukkan, dia perlu mengetahui ayat Al-Quran daripada
mula surah Al-Fatihah tu sampailah penghujung surah An-Nas tu mungkinlah agak payah kan, susah lah nak kena baca semua Al-Quran daripada mula sampai habis kan. Tapi yang dituntut sebenarnya adalah untuk dia mengetahui segala ayat yang berkaitan dengan tajuk yang sedang dia kaji. Kalau dia sedang mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat sebagai contoh, maka dia perlulah mengumpulkan semua ayat-ayat tersebut, semua ayat-ayat yang bersangkut paut dengan hal muamalat tersebut, ataupun dia sedang membuat kajian tentang hal hukum hakam berkaitan dengan hal-hal usrah ataupun hal-hal kekeluargaan, maka dia kena kumpulkanlah semua. Tidaklah terhad kepada 500 ayat tu, tapi semua ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum kekeluargaan. Itu yang dimaksudkan dia perlu mengetahui keseluruhan ayat. Tidaklah dia kena tahu semua daripada mula Al-Fatihah sampai penghujung surah tu, penghujung surah Al-Quran, tetapi dia perlu mengetahui kesemua ayat-ayat yang pada pandangannya, pada ijtihadnya, mempunyai kaitan dengan hukum yang sedang dia kaji, sedang dia berijtihad. Jadi ini yang dimaksudkan dengan mengetahui tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Syarat yang kedua, mengetahui ilmu hadis Nabi SAW atau mengetahui tentang hadis-hadis Nabi lah. Sebagaimana mujtahid perlu mengetahui ayat-ayat Al-Quran, yang kedua adalah mengetahui hadis Nabi. Tidak disyaratkan bagi seorang mujtahid untuk mengingati dan mengetahui keseluruhan hadis sebagaimana perbahasan dalam syarat yang pertama. Sebagaimana Al-Quran pun tidak disyaratkan untuk mengetahui keseluruhan Al-Quran itu, begitu jugalah tidak disyaratkan juga untuk dia mengetahui kesemua hadis-hadis Nabi. Kalau Quran itu ada juga, Quran itu hanya ada 114 surah. Tapi hadis Nabi ini terlalu banyak, sangat banyak, perawi-perawinya ramai. Yang ni dalam kitab Bukhari Muslim pun dah beribu-ribu hadis kan. Dan dalam kitab-kitab yang lain pun banyak lagi hadis Nabi. Jadi kalau nak mengetahui keseluruhan hadis itu mungkinlah satu perkara yang sangat sukar, sangat payah untuk dicapai untuk seorang mujtahid. Jadi dia hanya perlu mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang sedang dikaji. Mujtahid hanya disyarat hanya disyaratkan ke atas mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak supaya dia berkemampuan untuk merujuk kepada hadis-hadis hukum tersebut ketika melakukan ijtihad juga. Jadi samalah, dia perlu mengetahui mana hadis-hadis yang mempunyai kaitan dengan hukum syarak. Jadi dia perlu mendamilah, dia perlu merujuk, mencari sedaya mungkin, sedaya yang dia mampu, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syarak yang dia kaji. Jadi sekarang ni mungkinlah perkara itu telah menjadi lebih mudahan kerana kita boleh merujuk kepada hadis daripada sumber yang pelbagai, Sunan Sittah ke, daripada hadis-hadis yang lain yang luar daripada Sunan Sittah pun kita mampu untuk mengumpulkan. Jadi yang perlu adalah mujtahid perlu mengumpulkan sekadar mana kemampuannya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syarak yang hendak dikaji tersebut. Maksud mengetahui ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah mengetahui semua makna nas-nas tersebut dari sudut bahasa dan dari sudut syarak, serta perbahasan-perbahasan dan perbincangan-perbincangan para ulama berkaitan dengan nas-nas tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan dengan syarat pertama dan syarat yang kedua inilah. Dia perlu mendalami dan memahami isi kandungan, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Sebab Al-Quran itu daripada bahasa Arab, maka perlulah
pengkajian yang mendalam berkenaan istilah ataupun maksud ayat-ayat tersebut dari sudut bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian dirujuk juga kepada dari sudut syaraknya, apa pandangan syarak terhadap ayat-ayat tersebut. Jadi dia perlulah merujuk kepada perbincangan para ulama, apa yang para ulama bincangkan berkenaan tentang maksud ayat tersebut dari sudut hukum syarak, bagi dia menghubungkan. Bagi menghubungkan di antara makna dari sudut syarak dan juga makna dari sudut bahasa itu, supaya tidak adalah perbezaan yang terlalu jauh, sebab pastilah ayat-ayat Quran ini akan berpandukan kepada hukum-hukum ataupun gaya bahasa Arab itu sendiri. Bagi nas daripada sunnah secara khusus, mujtahid perlu mengetahui perbahasan berkenaan sanad hadis, sama ada ia sampai tahap mutawatir, masyhur, ahad atau lain-lain, bagi mengenal pasti sama ada suatu hadis itu boleh dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak. Jadi dia perlu mengetahui status hadis tu pula lah, sama ada hadis tu mutawatir ataupun tidak mutawatir. Kalau mutawatir, dia mungkin boleh sampai kepada tahap hadis yang qat'i. Kalau tidak, maka kebanyakan hadis Nabi ini adalah berstatus zanni lah. Kemudian dirujuk pula dari sudut sahih ataupun tidak untuk dijadikan untuk memastikan sama ada hadis tersebut boleh dijadikan hujjah ataupun tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Seorang mujtahid perlu memiliki himpunan hadis-hadis sahih dan mengetahui hadis-hadis hukum dalam setiap bab untuk digunakan dalam proses ijtihad. Jadi dia perlu mempunyai himpunan hadis daripada perawi-perawi yang berbeza, dan dia mengetahui cara bagaimana nak merujuk hadis tersebut ketika dia nak melakukan ijtihad. Sebagaimana dalam Al-Quran pun dia tidak perlu mengetahui semua, tapi bila dia nak melakukan ijtihad, dia perlu kumpulkan segala ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya. Begitu juga hadis, dia tak perlu mengetahui kesemua hadis yang sangat banyak ini, tetapi ketika dia nak melakukan ijtihad, dia perlu mengumpulkan hadis daripada sumber yang pelbagai. Daripada Sunan Sittah, dia perlu himpunkan dulu, dan juga daripada sumber-sumber yang lain yang bukan Sunan Sittah, tetapi hadis tu hadis yang sahih, yang boleh dijadikan sebagai hujjah, perlu dibawa datang, dikumpulkan terlebih dahulu. Itu adalah proses ijtihad yang perlu dilakukan. Kita kena himpunkan dulu, istiqra', menghabisi segala sumber-sumber hukum yang boleh dijadikan, yang boleh digunakan dalam penentuan hukum syarak ini. Dan selepas itu barulah mula dilakukan analisis, dilakukan penelitian, dilakukan nazar dari sudut apa maknanya, apa istinbat hukum yang kita boleh keluarkan daripada hadis tersebut. Mujtahid tidak diwajibkan untuk mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan nasihat, hukum-hukum di negeri akhirat, kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Jadi hadis juga ada yang berkisah, ada yang berbentuk tentang cerita-cerita tentang hari akhirat, apa yang akan berlaku pada hari akhirat nanti, dan juga hanya sekadar nasihat secara umum. Jadi ini adalah yang kita tak kategorikanlah sebagai hadis ahkam. Jadi perkara itu tidak diwajibkanlah untuk dimasukkan, ataupun tidak perlulah untuk diketahui, tidak diwajibkan untuk mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis ini ketika hendak melakukan ijtihad. Syarat yang ketiga, mengetahui ijma', ijma' para ulama'. Ini adalah turutan sumber-sumber hukum, tapi itu juga merupakan turutan dalam syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Mujtahid perlu mengetahui ijma' ulama' supaya dia tidak mengeluarkan ijtihad yang bertentangan dengan ijma' ulama'. Mujtahid tidak perlu mengingati semua permasalahan ijma'. Sebaliknya, mujtahid perlu memastikan ijtihad yang dikeluarkan bertepatan dengan salah satu pandangan sebahagian mujtahid terdahulu, atau mujtahid yakin bahawa permasalahan yang diijtihadkan merupakan permasalahan baru yang tidak dibincangkan oleh ahli-ahli ijma' yang terdahulu.
Okey. Yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan tentang syarat ijma' ini adalah bagaimana dia nak memastikan hukum yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan ijma'. Caranya adalah dengan dia mengeluarkan hukum itu sama seperti hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid ataupun para ulama yang lain. Jadi kalau dia mengeluarkan hukum yang sama, ini menunjukkan hukum tersebut pastilah tidak bertentangan dengan ijma' para ulama. Ataupun dia berijtihad tentang satu permasalahan yang baru, masalah yang baru yang memang tidak ada perbincangan pun oleh para ulama terdahulu. Dia telah merujuk kepada pandangan-pandangan ulama terdahulu, langsung tidak ada dibincangkan tentang permasalahan ini. Jadi bila mana perkara tersebut adalah satu perkara yang baru, pastilah tidak berlakunya ijma' sebelum ini. Kalau dia perkara yang lama, dia perlu pastikan hukum yang dikeluarkan itu adalah sama seperti mana yang dikeluarkan oleh para ulama terdahulu. Tapi kalau ini adalah masalah yang baru, jadi tidak ada masalah lah, kerana hukum yang dikeluarkan itu pasti tidak akan bertentangan dengan ijma' kerana tidak berlaku lagi ijtihad oleh para ulama sebelumnya. Okay. Cuma sekarang ini kita telah ada rujukan-rujukan berkenaan tentang ijma' juga. Jadi kita boleh merujuk kepada kitab-kitab ijma' ini. Jadi ketika kita nak melakukan ijtihad, nak melakukan kajian, pastikan terlebih dahulu hukum kita ini tidak bertentangan dengan ijma' para ulama'. Jadi kalau telah pastilah hukum tersebut tidak ada dalam senarai ijma' para ulama' terdahulu, jadi barulah kita boleh mulakan untuk mengeluarkan ijtihad yang baru ataupun pandangan yang baru, kerana kita telah dapat pastikanlah hukum tersebut tidak berlaku lagi ijma' para ulama'. Cuma dalam nak menentukan ia tidak bertentangan dengan ijma' ataupun tidak, walaupun kajian kita tu adalah kajian yang baru, masalah yang baru yang memang tidak lagi dibincangkan, tetapi detail-detail perbahasan-perbahasan yang kecil yang ada di dalam kajian kita itu kemungkinan telah dibincangkan oleh para ulama' terdahulu. Jadi kita perlu pastikan yang masalah-masalah kecil itu adalah tidak bertentangan ijma'. Sebab masalah-masalah kecil itu pasti telah ada perbincangan. Yang baru tu adalah konsep baru, masalah yang baru pada masa kini. Yang tu memang masalah yang baru, tapi konsep-konsep asas ataupun kaedah-kaedah asas yang ada di dalam kajian kita itu kemungkinan besar telah dibincangkan oleh para ulama' terdahulu juga. Jadi itu kita kena bezakan di antara masalah yang baru dan juga masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang akan menyokong masalah yang baru ni. Masalah-masalah yang kecil ni kemungkinan adalah telah berlaku ijma', jadi kita perlu pastikan terlebih dahulu. Jadi kalau yang berdasarkan apa yang ditulis ni adalah kita kena pastikan hukum yang kita keluarkan itu adalah sama dengan pandangan mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke, kan. Jadi kalau kita dah pastikan sama, maka memang kita tidak bertentangan dengan ijma' lah. Tapi kalau kita keluarkan hukum itu tak sama langsung, tak ikut Syafi'i, Maliki, Hambali, jadi ketika ini ada keperluan untuk kita merujuk kepada kitab ijma' untuk pastikan hukum yang kita keluarkan itu tidaklah bertentangan dengan ijma'. Sebab hukum yang telah diijma'kan tidak boleh lagi untuk diubah. Hukum itu telah menjadi hukum yang qat'i, seolah-olah hukum yang diturunkan oleh Allah dan tidak boleh lagi kita ubah dah sampai bila-bila, kan. Itu adalah kelebihan yang pada ijma' lah. Itu satu faedah daripada ijma' ni adalah dia merubah hukum yang zanni kepada hukum yang qat'i. Jadi oleh itu hukum tersebut wajib dipatuhi oleh semua umat Islam sampailah ke akhir zaman nanti. Jadi inilah syarat yang ketiga yang perlu juga diambil berat, diambil perhatian ketika melakukan kajian, melakukan ijtihad dalam sesuatu permasalahan. Baik, syarat yang keempat, mengetahui kias. Mujtahid perlu mengetahui syarat-syarat untuk menggunakan kias, kerana kias adalah kaedah untuk berijtihad.
kaedah dia akan kias tu adalah ijtihad. Kias tu adalah kaedah untuk berijtihad. Kias mampu mengeluarkan perincian hukum-hukum yang sangat banyak tanpa sebarang had bagi pengeluaran hukum-hukum tersebut. Jadi kita boleh menghasilkan banyak hukum-hukum yang baru melalui kias ini. Sebab tu dikatakan kias itulah. Kias itulah ijtihad. Kias adalah ijtihad. Sebahagian besar ijtihad itu adalah berkaitan dengan kaedah kias ini. Jadi mujtahid perlu mengetahui kias ini, perlu mengetahui kaedah untuk menggunakan kias ini, perlu mengetahui syarat-syarat dalam penggunaan kias ini, disebabkan sebahagian besar sebenarnya hukum syarak ini pasti sebenarnya berkait dengan kias. Mesti bergantung pada kias. Sebab kias ini tidak ada had. Berbeza dengan Quran dan Sunnah. Quran ada hadnya sebanyak 114 surah itu. Hadis pun walaupun sangat banyak, tetapi sekadar apa yang diriwayatkan daripada Nabi sahajalah yang sampai kepada kita. Hadis-hadis yang disebut oleh Nabi yang sampai kepada kita. Tapi kias itu tidak terhad kepada apa yang ada dalam Al-Quran semata-mata, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW oleh hadis semata-mata, tetapi kita boleh memecahkan, memfurukkan lagi, membesarkan lagi permasalahan fiqh ini untuk masalah-masalah yang baru yang tak berlaku pada zaman dahulu, yang tak berlaku pada zaman Nabi, yang tak berlaku pada zaman sahabat dan juga tidak berlaku pada zaman mujtahid, tapi berlaku pada masa kini. Tapi hukum-hukum tersebut boleh juga kita keluarkan menggunakan kaedah kias ini. Jadi kias adalah antara syarat yang penting, syarat yang amat penting di dalam ijtihad ini. Syarat yang kelima, mengetahui kaedah untuk melakukan penelitian dan juga kajian. Mengetahui kaedah untuk melakukan nazar terhadap sesuatu dalil tersebut. Mujtahid perlu mengetahui syarat bagi sesuatu penakrifan. Ketika nak membuat pentakrifan, nak buat pentakrifan bagi sesuatu perkara, nak buat pentakrifan tentang masalah muamalat, masalah jual beli ini, bai'u al-istisna' sebagai contoh, takrif bai'u al-istisna' kan. Jadi nak buat pentakrifan ini, dia perlu mengetahui ada syarat-syaratnya, bukan sebarangan boleh melakukan takrif. Mujtahid perlu mengetahui syarat-syarat untuk melakukan penakrifan ini, atau disebut sebagai al-hudud, had. Kita panggil had. Takrif itu adalah takrif yang sempurna, ataupun takrif itu bukan takrif yang sempurna, sebagai takrif yang menyatakan sifat-sifat sahaja. Kalau takrif panggil sifat-sifat, dia panggil sebagai rasam, dia panggil sebagai had kan. Jadi ada beza di antara takrif yang sempurna dan takrif yang hanya menceritakan sifat-sifat ataupun sifat-sifat yang khusus bagi perkara tersebut. Jadi pentakrifan juga mempunyai kesan yang amat penting dalam pengeluaran suatu hukum. Jadi mula dengan takrif. Jadi kita mungkin kalau kita nak buat kajian tentang permasalahan istihsan sebagai contoh, kita mesti nak takrif kan, istihsan tu apa dia terlebih dahulu. Sebab itulah kita perlu mengetahui apa syarat untuk melakukan penakrifan ini. Kemudian mujtahid juga perlu mengetahui syarat ketika melakukan penghujahan. Nak berhujah pula, istihsan ni boleh digunakan ke ataupun tidak. Jadi kita pun melakukan penghujahan dengan mendatangkan dalil-dalil ataupun sumber-sumber hukum yang menyokong dakwaan kita atau yang menyokong hukum yang kita sedang kaji ini. Bagaimana cara untuk menyusun mukaddimah dan cara untuk mengeluarkan natijah supaya mujtahid terselamat daripada melakukan sebarang kesilapan. Nak susun mukaddimah sughra, mukaddimah kubra supaya menghasilkan natijah yang tepatlah terhadap kajian yang kita lakukan ini. Jadi untuk syarat yang kelima ini sebenarnya dia sangat berkait rapat dengan ilmu mantik sebenarnya. Ilmu mantik dia berkaitan dengan pentakrifan, tasawur dulu,
kemudian baru kita tasdik, tasawur, kita nak gambarkan satu perkara yang kita nak buat kajian itu. Sebab tu dia berkaitan dengan pentakrifan. Tasdik, kita nak membenarkan, nak membuktikan satu perkara itu perlu melalui proses pembuktian. Jadi di situ ada yang dibincangkan tentang masalah kias-kias dalam mantik ni. Kias-kias dalam mantik ni yang ada mukaddimah sughra, ada mukaddimah kubranya, supaya dapat menghasilkan natijah yang sempurna. Jadi mujtahid perlu mendalami ilmu mantik supaya dia dapat melakukan ijtihad dengan sempurna. Syarat yang keenam, mengetahui ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang perlu diketahui oleh mujtahid dalam bahasa Arab adalah ilmu bahasa, ilmu nahwu dan ilmu tasrif. Ilmu bahasa merujuk kepada ilmu ma'ani, makna-makna, supaya kita dapat memahami makna setiap perkataan, setiap lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu. Kemudian nahwu dan tasrif dari sudut tata bahasanya lah. Tata bahasa supaya kita dapat memahami jumlah ayat tu dengan tepat. Tasrif dari sudut makna-makna yang berbeza apabila mempunyai wazan yang berbeza. Wazan yang berbeza, tasrif yang berbeza akan punya makna yang berbeza. Jadi perlu juga diketahui oleh seorang mujtahid dari sudut nahwu dan juga sarafnya. Ini kerana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan isi kandungan dan maknanya di dalam bahasa Arab. Sumber utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tadi kita kata syarat yang paling antara syarat yang terpenting adalah kias kan, tapi kias juga mana yang kita ketahui antara rukunnya adalah hukumul asl ataupun al-aslu. Al-aslu itu adalah hukum yang telah sabit daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah semua sumber-sumber hukum selain daripada Al-Quran dan Sunnah tetap bergantung kepada sumber asal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah mujtahid perlu memahami dengan sempurna Al-Quran dan Sunnah ini, yang mana kedua-duanya dalam bahasa Arab, supaya dia dapat melakukan ijtihad dengan sempurna, dapat menghasilkan hukum syarak yang betul, hukum syarak yang tepat, yang bukan hukum yang salah. Maka tidak mungkin bagi seorang mujtahid untuk istinbatkan hukum syarak, melainkan apabila dia memahami perkataan-perkataan yang digunakan oleh orang Arab secara tunggal dan dalam bentuk ayat. Jadi maknanya secara tunggal, ifrad pun maknanya secara tunggal pun dapat difahami oleh mujtahid, dan maknanya dalam bentuk ayat. Dia dalam satu bentuk ayat yang panjang pun dapat difahami, sama ada ayat itu adalah ayat yang hakiki ataupun ayat itu adalah ayat yang majazi semata-mata. Hanya dia buat kiasan-kiasan untuk memberi kefahaman kepada orang yang membaca, orang yang cuba nak memahami Al-Quran tersebut. Ifradan wa tarkiban. Oleh itu, mujtahid perlu mengetahui juga lafaz yang umum dan khusus, hakikat dan majaz, mutlak dan muqayyad, serta lain-lain. Jadi itulah cara, kalau kita nak mengetahui sama ada perkataan itu umum ataupun khusus, sebenarnya kita kena merujuk kepada bahasa Arab terlebih dahulu. Barulah kita boleh katakan ayat ini adalah ayat yang am. Ayat ini adalah ayat yang khas. Perlu merujuk kepada bahasa Arab. Bahasa Arab telah meletakkan peraturan yang mengatakan ayat ini adalah am ataupun tidak. Hakikat dan majaz memang dijelaskan secara terperinci lah dalam ilmu balaghah berkenaan apa perkataan yang hakikat, apa pula maknanya dari sudut majaznya. Dan mutlak dan muqayyad itu berkaitlah dengan dia berkait dengan masalah nahwu, bagaimana nak mengkaitkan dengan sifat, bagaimana nak mengkaitkan dengan zaraf ke, nak mengkaitkan dengan jadi kait ni, muqayyad ini ada juga berkaitannya dengan ilmu nahwu di situ. Jadi kerana itulah seorang mujtahid perlu mengetahui bahasa Arab ini dengan sempurna bagi memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis ini dengan sempurna.
Syarat yang ketujuh yang disebutkan oleh para ulama adalah mengetahui nas-nas nasikh dan mansukh. Ini bagi mengelakkan mujtahid mengeluarkan hukum berdasarkan nas yang telah dimansukhkan. Seperti mana yang saya sebut tadilah, berkenaan tentang ayat-ayat Quran yang mungkin telah dinasahkan, yang telah dimansukhkan, dan juga hadis-hadis yang mungkin telah dimansukhkan. Jadi sebagaimana masalah ijma', nasikh dan mansukh ini juga ada kitab yang khusus lah yang bincangkan tentang nasikh dan mansukh. Jadi sebagai seorang mujtahid, mereka perlu merujuk kepada kitab nasikh dan mansukh ini bagi memastikan ayat-ayat yang dijadikan sebagai sumber hukum tersebut bukanlah ayat yang telah dimansukhkan. Seperti mana kalau kata cara bagaimana mula-mula tu seorang mujtahid tu ketika nak buat kajian tu dia perlu kumpulkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang sedang dikaji, dan juga hadis-hadis yang berkaitan tentang sumber yang hendak dikaji. Bila telah dikumpulkan, bagi memenuhi syarat yang ketujuh ini, dia perlu pastikan ayat Al-Quran dan hadis yang telah dia kumpulkan itu bukanlah masuk dalam kategori ayat-ayat yang telah dimansukhkan. Kalau lihat ayat ni telah dimansukhkan, sebenarnya hukum-hukumnya telah dimasukkan, tak boleh nak digunakan lagi, maka dia perlu keluarkanlah ayat-ayat Quran tersebut atau hadis-hadis tersebut sebelum dia melakukan analisis, sebelum dia melakukan penelitian terhadap dalil-dalil ini. Baik, syarat yang ke-8 mengetahui keadaan perawi. Ini berkait dengan masalah hadis Nabi tadi. Kalau nasikh mansukh berkaitan dengan Al-Quran, banyak berkaitan dengan Al-Quran lah, dan juga ada juga berkaitan dengan hadis, kerana ada juga hadis-hadis yang dimansukhkan juga. Tapi syarat yang ke-8 ini berkaitan dengan hadis lah, berkaitan dengan hadis, sebab dia nak menentukan status perawi itu. Sebab Al-Quran pun sebenarnya dia ada perawi dia, cuma kita tak perlu nak tentukan status perawi bagi Al-Quran ini kerana perawinya itu telah sampai tahap mutawatir. Bila diriwayatkan secara mutawatir, maka tidak ada kemungkinan dah berlaku kesilapan padanya. Sebab Al-Quran ni Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala pelihara dan memang dijaga sampai ke hari kiamat nanti. Itu mukjizat yang ada pada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis-hadis ada yang sampai tahap mutawatir, ada yang tidak sampai tahap mutawatir, dan memang sebahagian besar hadis tersebut tidak sampai kepada tahap mutawatir ini. Jadi bila tak sampai tahap mutawatir, dia hanya diriwayatkan oleh 2, 3, 4 orang, mungkin sampai 10 orang sahaja ke. Jadi hadis itu mungkin bertaraf ahad, hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang saja perawi, ataupun mungkin sampai tahap hadis masyhur, jadi masyhur tapi tak sampai mutawatir. Ramai orang, 7, 8 orang meriwayatkan tapi tak sampai tahap mutawatir. Jadi bila tak sampai tahap mutawatir, walaupun namanya masyhur, tapi sebenarnya sama juga kedudukannya sebagaimana hadis ahad, iaitu hadis tersebut hanyalah berstatus zanni. Jadi bila berstatus zanni, kita perlu memastikan perawi-perawi tersebut adalah perawi yang siqah, perawi yang kuat ingatannya, perawi yang tidak melakukan penipuan-penipuan dalam periwayatan hadis. Mujtahid perlu mengetahui keadaan perawi dari sudut kekuatannya dan juga kelemahannya. Mujtahid perlu mengetahui kaedah jarh wa ta'dil kerana dalil-dalil Al-Quran sunnah ini tidak boleh diperolehi melainkan secara naqal sahaja. Ilmu jarh wa ta'dil ini adalah kita nak mengkritik dan juga kita nak memuji, mengkritik dan memuji perawi ini. Perawi ini mendapat pujian tak daripada para ulama? Perawi ini mendapat kritikan tak ataupun celaan tak daripada para ulama? Para ulama mengkritik dia ni ingatan dia lemah, mengkritik dia banyak melakukan dosa-dosa kecil ke. Jadi ini semua boleh menyebabkan perawi tersebut dianggap sebagai perawi yang lemah lah. Dan bila perawi itu lemah, itu yang menyebabkan hadis tu menjadi hadis dhaif. Jadi hadis tu dhaif ke, hasan ke, sahih ke, bukan disebabkan hadis,
tapi disebabkan oleh perawi-perawi ini. Jadi bila perawi itu tak cukup syarat, maka menyebabkan hadis tu jadi dhaif, dan bila hadis tu dhaif, tak bolehlah untuk dijadikan sebagai hujah, tak boleh digunakan sebagai hujah. Okay. Jadi walaupun hadis tu dhaif, dia tak sampai tahap zon, dia akan sampai tahap waham saja. Waham tu maksudnya bau kurang daripada 50%. Mungkin 20% saja betul, 80% kemungkinan tu palsu. Kemudian hadis tu adalah hadis yang tidak tepat, yang tidak benar. Hadis yang jadi bila 20% tak bolehlah digunakan dalam fiqh ini. Tapi kalau dia sampai hadis sahih, walaupun zanni, tapi kita katakan 70% hadis ni memang betul diriwayatkan sampai kepada Nabi. Tapi ada kemungkinan lah 30% sebab dia manusia, mungkinlah ada salah silap sana sini kan. Tapi kemungkinan salah tu sikit. Jadi bila kemungkinan salah tu sikit, barulah boleh digunakan sebagai sumber hukum. Salah satu sumber hukum di dalam hukum Islam adalah hadis, dan hadis ni juga walaupun tak sampai yakin 100%, hanya bertaraf zanni saja, tetapi wajib bagi mujtahid untuk menggunakan hadis ini yang telah sampai tahap zon, yang telah sampai tahap zanni, zon kebenarannya itu adalah sampai tahap 70%. Kita yakin 70% hadis itu adalah hadis yang tepat, hadis yang boleh, yang benar diriwayatkan oleh Nabi, yang benar dilafazkan, diucapkan, disampaikan oleh Nabi SAW. Okey, tu yang kata sebab Al-Quran dan Sunnah ini hanya sampai kepada kita secara nakal. Secara nakal maksudnya secara pindahan. Hadis tu disampaikan oleh Nabi, Nabi sampai kepada sahabat, sahabat sampai kepada tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita ni. Dia bukanlah berbentuk pemikiran. Dia bukan kita fikir sendiri, oh ni Quran, ni fikir-fikir ni hadis. Tak, dia adalah apa yang dia diturun, seperti mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi sampai kepada kita, begitu juga lah hadis yang diucapkan oleh Nabi disampaikan kepada generasi-generasi sampailah kepada kita. Jadi dia sampai melalui nakal, dipindahkan daripada satu individu kepada satu individu yang lain. Jadi perlulah kepada penelitian siapa yang nakil ini, siapa yang memindahkan hadis ini, siapa yang merawikan hadis ini. Jadi perlu dipastikan perawi itu adalah perawi yang tepat, perawi yang benarlah di sisi perawi yang boleh diiktiraflah periwayatannya, hadis yang diriwayatkannya. Cuma pada zaman sekarang ni kita bergantunglah kepada apa yang disebutkan oleh imam-imam hadis lah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tu memang kita yakin lah, di semua tu adalah hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis yang selain daripada Bukhari dan Muslim, kita kena lihatlah perbincangan para ulama berkenaan tentang status hadis ini. Jadi ada kitab-kitab yang membincangkan tentang status hadis. Jadi bila mana kita meriwayatkan hadis atau kita merujuk kepada hadis dalam kajian kita, kita perlu menulislah status hadis ini adalah sahih. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar kan. Ataupun hadis ini sahih berdasarkan pandangan Al-Hakim, Al-Hakim ke. Jadi perlu ada rujukan lain pula yang menyatakan tentang status hadis ini. Tapi kalau Bukhari Muslim, memadailah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kita tahulah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kita tahulah hadis yang sahih. Ini ketetapan para ulama yang mengatakan kalau Bukhari dan Muslim, kita iktiraf sebagai sumber itu adalah sumber yang pasti sahih, tidak perlu dipertikaikan lagi. Tapi selain daripada Bukhari dan Muslim, kita perlu merujuk kepada kitab yang lain pula untuk menentukan status hadis tersebut. Mujtahid perlu mengetahui individu-individu, perawi-perawi yang menakalkan dalil-dalil tersebut dan keadaan mereka bagi mengetahui dalil yang sahih dan juga dalil yang fasid. Dia nak tahu hadis ni sahih ataupun hadis ni fasid adalah bergantung kepada keadaan perawi. Perbahasan tentang keadaan perawi pada masa kini dengan tempoh masa yang sangat panjang antara masa kini dengan masa penurunan wahyu menyebabkan proses tersebut boleh dianggap sebagai mustahil. Zaman Nabi dengan zaman kita ni tempoh dia dah terlalu panjang, 1400 lebih tahun lebih daripada 1400 tahun. Maka mustahil lah kita nak sebut seorang demi seorang demi seorang demi seorang sampailah
kepada Nabi SAW. Kalau kata tak mustahil pun perkara itu sangat sukar. Maka mujtahid boleh memadai dengan perbahasan para ulama hadis terdahulu berkenaan status hadis seperti Bukhari, Muslim dan juga imam-imam hadis yang lain. Jadi kita boleh bersandarkanlah kepada apa yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis telah sampai Bukhari, Bukhari meriwayatkan daripada tabi'in, tabi'in ambil pada sahabat, sahabat ambil pada Nabi. Jadi kita hanya lihat Bukhari, kita dah yakin dah dia merupakan imam di dalam masalah hadis. Tengok kepada diriwayatkan oleh tabi'in, tengok yang dia ambil pada sahabat. Tabi'in tu perlulah kepada penelitian. Tapi bila hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, maka para ulama telah sepakat hadis Bukhari dan Muslim kita memang boleh gunakan. Tapi kalau selain daripada Bukhari Muslim, Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasa'i ke, dan juga selain daripada Sunan Sittah ini, kita perlu melihat kepada perbahasan para ulama berkenaan dengan para perawi ini. Sebab kalau diriwayatkan oleh tabi'in, kita kena kaji sikit tabi'in ini. Adakah tabi'in ini diterima sebagai perawi hadis, ataupun tabi'in ini tidak dianggap sebagai perawi yang kuat lah. Ingatan yang tidak berapa kuat. Jadi perlu lihatlah kepada kitab-kitab syarah hadis ini supaya kita dapat memastikanlah hadis tersebut adalah hadis yang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang perlu dilakukan oleh mujtahid ketika mana nak merujuk kepada sesuatu hadis tu. Jadi bila dia telah mengumpulkan, tadi saya katakan kena kumpulkan Quran, kena kumpulkan hadis. Jadi bila dah kumpulkan hadis ni pula dia perlu pastikan ni Bukhari Muslim ke tidak. Bukhari Muslim right, kita boleh pakai. Selain daripada Bukhari Muslim, kena lihat pula status hadis ini, sahih ke, hasan ke, dhaif. Dia nak tahu dia sahih ke, hasan ke, dhaif, yang ni kita kena rujuk kepada kitab syarah-syarah hadis pula. Syarah hadis Tirmizi, syarah hadis kepada Abu Daud, syarah hadis kepada Nasa'i. Apa lagi? Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, kan? Dan juga yang lain-lain seperti Mustadrak Al-Hakim ke, kan, daripada Tabrani ke, itu semua adalah periwayatan-periwayatan yang masyhur yang para ulama iktiraf mereka ni sebagai ulama hadis, kan. Tetapi kita kena mencari syarah kepada kitab-kitab hadis ni juga. Syarah kepada Tabrani, syarah kepada Al-Baihaqi ni, untuk memastikan hadis yang diriwayatkan oleh mereka ini juga adalah bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang diragui kesahihannya, bahkan memang ulama mengiktiraf hadis tersebut sahih, barulah kita boleh tick, kita boleh gunakan di dalam kajian kita. Baik, tambahan kepada syarat-syarat ijtihad ni. Syarat ijtihad ni sebenarnya ada berbagai-bagai versi lah. Ada yang kata 8, ada kata 9, ada kata 10, kan. Jadi ada macam-macam. Jadi ini tambahan daripada kitab-kitab yang lain lah, berkenaan tentang syarat-syarat ijtihad ini. Pertama, Imam Fakhruddin Ar-Razi menambah syarat yang lain bagi mujtahid, iaitu mengetahui dalil akal seperti istishab. Dalil akal ni juga merujuk kepada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama. Quran, sunnah, ijma', qiyas tu itu adalah dalil yang disepakati, kan. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang digunakan juga, tapi dalam mazhab-mazhab yang berbeza lah. Macam contoh istishab ini digunakan oleh mazhab Syafi'i, kan. Tapi mazhab Hanafi tak gunakan istishab ini, kan. Ada juga istihsan di sana yang digunakan oleh mazhab Hanafi, tapi mazhab Syafi'i tak terima, kan. Mazhab ini tak terima istihsan. Ada maslahah mursalah yang banyak digunakan oleh mazhab Maliki, dan kuranglah, tidak banyak digunakan oleh mazhab-mazhab lain, walaupun Hanafi dan juga Hanbali menggunakan juga maslahah, tetapi yang banyak menggunakan maslahah ni secara meluas adalah mazhab Maliki. Jadi ini menunjukkan perlu juga diketahui dalil-dalil akal yang lain ini dalam pengeluaran bagi seorang mujtahid lah ketika nak melakukan ijtihad atau pengeluaran hukum syarak. Ini boleh merujuk kepada dalil-dalil yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama berkenaan kehujahannya. Mujtahid boleh berijtihad dalam satu bidang tertentu sahaja dan tidak berijtihad dalam bidang yang lain. Ini dipanggil mujtahid yang pakar dalam bidang muamalat, atau mujtahid yang pakar bidang
kekeluargaan. Mujtahid yang pakar dalam bidang jenayah. Jadi dia hanya berijtihad dalam bab-bab yang tertentu sahaja. Dia mahir dalam bab tertentu, tapi dalam hal yang lain dia bertaklid kepada ulama yang lain. Ataupun mujtahid tersebut boleh berijtihad dalam masalah tertentu saja dan tidak pada permasalahan yang lain. Inilah yang dinamakan sebagai tajazzu' fi al-ijtihad. Boleh juga dipanggil sebagai mujtahid dalam bab ibadat. Dia pakar dalam bab ibadat. Dan bab lain dia tak mau ijtihad. Dia tidak pakar, dia kata dia tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi lah dalam bab yang lain. Jadi boleh. Sebab dia mahir dalam bab ibadat, segala ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ibadat ni semua dia telah kumpulkan. Jadi dia dianggap sebagai pakar dan mujtahid dalam bab ibadat sahaja. Itu dipanggil tajazzu', ijtihad yang sebahagian-sebahagian juzuk tertentu sahaja yang dia boleh ijtihad, bahagian-bahagian lain, juzuk-juzuk yang lain dia tidak melakukan ijtihad. Dan tajazuz ijtihad ni juga dikatakan dibenarkan oleh para ulama untuk sebahagian mujtahid itu hanya berijtihad dalam bab tertentu, tidak berijtihad dalam bab yang lain. Baik, jadi itu sajalah kuliah kita pada kali ini berkenaan tentang ijtihad dan juga syarat-syarat bagi ijtihad. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya ijtihad ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam proses untuk kita buat kajian, dalam proses untuk kita buat sesuatu kajian sama ada di peringkat sekarang ni kita di peringkat ijazah dasar, nanti kita akan pindah kepada ijazah tinggi, peringkat master ataupun PhD sekalipun. Jadi ini adalah latihan-latihan untuk proses untuk kita melayakkan diri kita untuk melakukan ijtihad dan bergelar sebagai seorang mujtahid seorang mujtahid untuk pengeluaran hukum syarak. Sebab jadi kajian master dan PhD ini memanglah dia berbentuk umum lah, segala jenis kajian kita boleh buat untuk kajian master dan PhD. Tapi bila kita duduk dalam bidang pengajian Islam ini, kita duduk dalam bidang syariah, kita duduk dalam bidang syariah dan undang-undang ni, jadi dia lebih khusus untuk kita buat kajian berkenaan tentang hukum syarak. Jadi kajian, bila kita membuat kajian tentang hukum syarak, memang tidak dapat lari daripada konsep ijtihad itu. Jadi perlu kita pastikan syarat-syarat ijtihad ini, perlu kita cuba untuk memenuhi syarat-syarat ijtihad ini, dan dalam kita buat kajian itu perlulah kita pastikan bahawa segala syarat-syarat ijtihad ini kita penuhi. Mungkinlah orang kata saya ni tak sampai tahap mujtahid lagi, saya ni bukan mujtahid lagi, belum lagi cukup ilmu yang cukup untuk memahami semua ataupun untuk memenuhi semua syarat-syarat sebagai seorang mujtahid ini. Tapi inilah prosesnya untuk sampai kepada tahap seorang mujtahid. Kita perlu melalui proses-proses latihan ini, proses latihan di peringkat getah projek. Nanti kita akan pindah kepada kajian di peringkat master, dengan kajian kepada peringkat PhD. Sampai dah PhD pun kita akan terus membuat latihan-latihan kajian ini. Akhirnya barulah kita boleh dianggap, diiktiraf sebagai seorang mujtahid, yang mana mujtahid ini adalah satu keperluan. Dia adalah fardu kifayah. Setiap satu zaman tu mesti kena ada seorang mujtahid. Jadi kenalah berusaha untuk sampai ke tahap itu. Dia kata kalau benda ni susah, maksudnya kita tak nak berusaha langsung untuk sampai kepada itu. Kalau tak berusaha langsung sehingga menyebabkan satu-satu zaman itu tidak ada mujtahid, mungkinlah itu adalah satu perkara kesalahan, satu perkara dosa yang dilakukan kerana tidak ada usaha untuk capai kepada tahap tersebut. Tapi kalau kita telah berusaha untuk mencapai tahap tu, tapi tak ada rezeki untuk sampai, maka tidak adalah kesalahan. Ataupun kalau direzekikan supaya kita sampai pada tahap untuk kita ni mampu berijtihad, sama ada ijtihad dalam bab-bab tertentu atau berijtihad dalam semua perkara, itulah natijah ataupun apa yang kita harapkan daripada
pembelajaran kita, usaha daripada peringkat awal untuk kita mencapai kepada satu tahap yang boleh berijtihad dalam sekalian perkara yang merupakan satu tuntutan fardu kifayah lah dalam melakukan penelitian ini. Jadi ini adalah pembincangan umum lah berkenaan tentang syarat-syarat ijtihad, dan memang sebenarnya kalau kita ikutkan telah banyak pun dibincangkan berkenaan tentang syarat-syarat ijtihad ini. Tapi sebenarnya benda ini bukan sekadar kita belajar, tapi kita kena aplikasikan. Bagaimana cara untuk kita aplikasikan tu dalam kita nak buat kertas projek sebagai contohnya. Nanti kita akan buat pada tahun 4, nanti kita akan buat kertas projek. Bagaimana kita nak aplikasikan semua syarat-syarat ini. Kita nak menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kita nak menggunakan ayat-ayat hadis-hadis Nabi kan, ijma' ulama kan, kemudian kias, bagaimana cara untuk kita menggunakan kias tersebut, dan juga itu adalah dalil-dalil yang disepakati, dan juga dalil-dalil yang lain yang boleh juga kita gunakan ketika nak mengeluarkan hukum, sebab kita tidaklah tersalah dan tidak bermudah-mudah di dalam pengeluaran hukum syar'i. Nak mengeluarkan fatwa ni dia bukan satu perkara yang mudah. Nak melakukan ijtihad ni dia bukan satu perkara yang ringan. Sebab tu dia panggil al-ijtihad. Kita sebut tadi ijtihad adalah satu perkara, usaha yang bersungguh-sungguh dalam perkara yang sukar, dalam perkara yang payah untuk diperolehi. Nak mendapatkan hukum syarak tu adalah satu yang sukar, yang payah. Perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh, bukan dengan bermudah-mudah. Maka perlulah kita melalui proses ni dan cuba mengaplikasikan semua syarat-syarat ini dalam kajian yang akan kita lakukan, yang kita akan buat, sama ada dalam kertas projek ke, dalam master dan PhD ke, dan hatta walaupun selepas daripada di luar daripada ruang lingkup kajian ini, bukan kajian master, bukan kajian PhD, kita nak buat penulisan, kita nak buat penjelasan hukum syarak pun, mestilah tidak lari daripada syarat-syarat ijtihad ini. Baik, setakat itu saja kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.